Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini cikgu akan ajar kamu beberapa bahagian dalam masa dan waktu, iaitu anggaran masa, perkaitan alaf, abad, dekad dan tahun, dan seterusnya pertukaran unit dalam masa. Okey, kita tengok anggaran masa dahulu. Okey, di sini kita perlu belajar menganggar masa sahaja. Sebagai contoh, jarak perjalanan 100 km mengambil masa 1 jam. Maka, kalau nak pergi Melaka 96 km, kurang daripada 100, maka kurang daripada 1 jam. Muar 138 km, maka mungkin 1 jam 30 minit. Batu Pahat 200 km. Jadi 100 km 1 jam. 200 km anggarannya adalah 2 jam. Okey, itulah anggaran dia. Sebagai contoh, tengok soalan uji diri ni. Cikgu cuba buat yang 150 paket. Puan Aina membungkus 300 paket kerepek dalam masa hampir 5 jam. Okey. 300, okay, tengok cikgu tulis 300 paket sama dengan 5 jam. Okey, dia nak 150 paket. Maka kita nak tahu macam mana. Jadi kita carilah 1 jam berapa paket dia boleh bungkus. Maka kita nak anggarkan menggunakan bahagilah. Jadi kita nak tahu 1 jam berapa, kita bahagi 300 bahagi 5, maka kita akan dapat 60 lah. Okey, kita kira. Okey, sorry. Kita kira. Maka kita akan dapat 60. 60 ni adalah 60, anggarannya 60 1 jam. Maka kita nak 150 paket. Kalau 2 jam 120, betul? Kita darab 2 lah. 60 darab 2 120. Maka tak sampai lagi 150. Jadi kalau darab 3 180. 3 jam 180 paket. Terlebih dah daripada 150. Maka anggaran kita mungkin 2 jam 30 minit. Okey. Itu anggaran. Itulah yang pertama. Seterusnya kita pergi kepada perkaitan alaf, abad dan dekad. Perkaitan ini ia satu hafalan sahaja, iaitu 1 dekad 10 tahun, 1 alaf 1000 tahun, 1 abad 100 tahun. Kamu hanya perlu ingat sahaja yang ini. Okey, jelas. Seterusnya kita pergi kepada tukar unit masa, iaitu yang pertama jam dan hari. Okey, jam dan hari ni kamu kena ingat dia punya formula dia, iaitu hari kepada jam darab 24, jam kepada hari bahagi 24. Ini kerana 1 hari sama dengan 24 jam. Okey, maka kita nak tukar. Contoh soalan pertama ni kan, nyatakan 3 hari dalam jam. Maka 3 hari. 3 darablah 24. Maka dapatlah 72 jam. Okey. Itu maksud dia. Hari nak kepada jam. Darab 24. Manakala contoh jam kepada hari. Ni soalan nombor 3. Jam kepada hari. Dia nak hari, dia nak jam. Maka 36 jam ni 24 jam tambah 12 jam. Jadi 1 hari 12 jam. Ini kerana dia menggunakan bahagi. Okey, cikgu tunjuk contoh bahagi di sebelah sini. Cuba tengok. Dia nak 36 jam, tapi dia suruh tukar dalam hari dan jam. Maka formula diberi adalah bahagi 24. Maka 36 kamu bahagi 24. Maka sifir 24 1 lah. 36 kan. Cikgu buat sifir 24. 24, 48. Maka 48 sudah lebih daripada 36. Maka kita ambil 24. Jadi 1 darab 24
24. Kita tolak 6 tolak 4 2, 3 tolak 2 1. Maka jawapan di atas adalah hari, kerana kita bahagi 24 ini mewakili satu hari. Maka baki ini adalah jam. Maka jawapan kamu akan dapat 1 hari 12 jam. Sama seperti dalam buku teks kamu ni. Begitulah soalan nombor 4 sama sahaja. Cikgu harap kamu faham jam dan hari. Okey. Seterusnya kita pergi kepada hari dan minggu. Hari dan minggu, tengok formula ni. Minggu kepada hari darab 7, hari kepada minggu bahagi 7. Maka kita tahulah, masing-masing cikgu rasa semua dah tahu bahawa satu minggu bersamaan 7 hari. Okey. Jadi biasanya soalan tanya pertukaran sahaja. Contoh soalan nombor 1 ni. Murid tahun 4 Maris diberi masa 4 minggu dalam bulan Mac. Jadi nyatakan bilangan hari 4 minggu. 4 minggu berapa hari? Jadi 4 darab 7 dapat 28 hari. Okey. Ada juga yang mempunyai baki. Okey, kita tengok. Contoh, tengok sebelah sini ya. Cikgu buat 57 lah. Okey, contoh 57 hari. Jawapan dia nak berapa minggu dan berapa hari. Maka formula dia adalah daripada hari nak kepada minggu, kita bahagi 7. Maka 57 bahagilah dengan 7. Okey, kita buat sifar 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63. Maka paling dekat dengan 57 adalah 56, iaitu 8 darab 7. Maka 8 darab 7, 56. Maka tolak 7 tolak 6, 1. 5 tolak 5, 0. Maka jawapan di atas adalah minggu, iaitu 8. Baki adalah hari, 1. Maka 8 minggu 1 hari. Ingat, kita bahagi 7 ni mewakili minggu. Maka jawapan di atas adalah minggu, baki di bawah adalah hari. Okey, seterusnya kita pergi kepada bulan dan tahun. Bulan dan tahun, kita tahu bahawa 1 tahun 12 bulan. Maka formula dia tahun kepada bulan darab 12, bulan kepada tahun bahagi 12. Contoh, berapa bulankah tempoh pembinaan Menara Kuala Lumpur hingga dirasmikan? 5 tahun. Maka 5 tahun, nak tahu berapa bulan? Darab 12. 5 darab 12, 60 bulan. Okey, begitu jugalah seperti yang kita buat tadi. Okey, bila ada baki, maka dia akan menjadi bulan. Contoh, 180 bulan tukar kepada tahun dan bulan. Okey, jadi nak tukar kepada tahun, maka kita ambil formula ni. Bulan bahagi 12 kepada tahun. Maka 180 kita bahagilah dengan 12. Okey, kita buat sifar 12, maka 12, 24. Sudah lebih daripada 18, maka kita ambil 1, 12. 1, 12. 8 tolak 2, 6. Turunkan sifar, 60. Sifar 12, kita sambung lagi. 24, 36, 48, 60. Okey, 5 60 ni adalah 5 darab 12. Okey, maka 5, 60. Oh, tak ada baki Jadi 15 tahun. 0 bulan lah, tak ada baki.
Okay, contoh cikgu bagi yang ada baki lah. Soalan nombor 3 ni ya. Kita tengok Maka kita bahagi 12, maka dapat baki 4 kan. 4 ni adalah bulan. Jadi 14 tahun, 4 bulan. Okey. Itu kena faham formula diberi. Kalau soalan beri tahun, nak bulan, darab 12. Kalau soalan bagi bulan, nak tahun, bahagi 12. Okey. Seterusnya yang terakhir, perkaitan tahun, dekad dan abad lah. Yang ini seperti mana cikgu sebut awal tadi, sila hafal. Maka dekad kepada tahun darab 10, tahun kepada dekad bahagi 10. Abad kepada tahun darab 10, tahun kepada abad bahagi 10. Kaedah dia sama seperti yang kita buat tadi lah. Okey. Contohlah cikgu bagi 24 tahun. Okey, tukar kepada dekad. Satu dekad 10 tahun. Maka 24 tahun, 20 tahun, 2 dekad lah. Kan? Saya mudah. 4 tahun baki dia. Ataupun kita bahagi lah. 24 bahagi 10. Maka kita dapat 2, 24. 2 ini adalah dekad, 4 baki adalah tahun. Begitu jugalah abad dan tahun. Jadi cikgu harap kamu faham. Sampai di situ sahaja. Selepas ini kamu akan buat latihan yang cikgu akan beri. Sekian, terima kasih.